ikan kembung, ikan kukus, ikan kembung kukus atau ikan temanu lengat. Yang saya masak tadi dah masak dah. Ni hasil dia ni. Isi dia. Assalamualaikum. Ini saya nak buat ikan kembung lengat lah, ikan temanu lengat. Okey, cara kita nak siang dia supaya dia cantik macam ni. Kan tengah-tengah ni kan dia ada buka dia kan. So kita ambil gunting, kita potong. Nampak tak? Dan cabutlah insang ni juga kan. Jadi dia tetap nampak kepala dia lagi yang cantik kan. Nampak tak? Tengok saya cakap saya siang tau. Okey. Tengok tu nak. Kat tengah ni kan. Kita gunting kat tengah ni. Gunting kat tengah tu. Lepas tu kita tarik buang dia punya insang tu. Jadi tujuan dia ialah supaya ikan ni tetap nampak cantik. Tetap nampak cantik tu. Kan? Kita buang, kita potong yang ni. Jadi kita boleh tarik lah dia punya insang tu. Macam ni kan. Jadilah ni kita nak potong yang ni. Tengok kat tengah ni. Kira kalau nak siang ikan, nak goreng ke, nak buat gulai ke. Ni khas untuk buat ikan kembung lengat. Ikan ataupun ikan kembung kukus. Orang Kedah panggil ikan temanu lengat. Okey. Kita cabutlah kan. Dia punya taik tu kan. Okey. Jadilah ni cantik lah. Saya buat contoh lagi noh. Okey. Ni. Kan ada tali dia ni kan. Potong kat ni. Potong kat ni. Potong. Potong tu kita senang dah nak tarik dia, tarik buang dia punya tape tu habis. Kan? Habis. Lepas tu hak ni kalau nak carik dengan tangan boleh ataupun nak ambil gunting pun boleh potong. Cantik lah kan. Jadi nanti lagi kita kukus, dia tetap nampak cantik. Dia nampak perut tak terbelah apalah.
kalau ikan kembung lengat, kita kena buang dia punya taik no. Okey, bersihlah, tak ada lah taik dia kan. Lagi saya nak tunjuk sekali macam mana nak buat ikan temenung lengat tu. Kalau kata nak tak mau potong, kita tarik je. Tapi kalau potong tu dia lebih senang, nampak cantik. Tu. Potong hak bahagian mulut dia tu. Macam ni. Kan? Potong sini. Tu potong hak bahagian haknya penyambung urat dekat mulut dia tu. Hak ni. Potong buang. Lepas tu kita nak tarik insang dia senang lah. Tu. Taik pun boleh keluar habis. Yang pentingnya bukan nak bagi nak keluar taik dia, senang supaya ikan tu nampak tetap cantik. Tu. Cara nak buat lagi, lepas kita siang semua, kita cuci dia elok semua, kita letakkan dalam tempat kukus ataupun dekat tempat yang nak dikukus, yang nak dilengat tu, yang macam dia ada lubang-lubang tu. Supaya kenapa macam tu, sebab kita nak keluarkan dia punya ayak, nak buang dia ayak-ayak semua, ayak-ayak yang ada dalam ikan ni. So atas ikan tu kita kena letak garam dengan asam lah. Kena buah garam banyak, kena buah asam banyak, supaya bila dia kukus, dia boleh memasangkan dan memasinkan ikan. Kalau ikan tu masin, baru dia boleh tahan lama. Kalau kata ikan tu tak masin, dia tak akan boleh tahan lama. Kita buat ikan kukus ni, kita kena sebaik-baiknya simpan dalam peti ais. Sebab bila simpan dalam peti ais, dia akan jadi sekat sentiasa. Dia tak akan jadi busuk, dia tak akan jadi lalat yang banyak. Saya suka buat ikan lengat sebab dia menyelerakan makan nasi. Bukan saja menyelerakan, jadi bila-bila nak makan, malam nak masak, so kita goreng ikan ni saja. Makan ikan ni dengan sambal udang tu dah sedap dah. Kalau kata kita nak siang macam biasa pun boleh. Tarik je lah. Tarik bahagian mulut dia, dan tarik bahagian ni. Kalau kita gunting senang, sebab bila kita gunting, kita boleh buang hak panjang tu. Kan? Dia elok lah. Kalau
Kalau kata macam biasa tu nampak ikan tak cantik, jadi kita kena kerat juga. Kita tak perlu kelak no, tak perlu belah apa-apa lah. Kita buang tek dia saja, macam tu je. Macam tu je. Okey, dah siap. Ni berapa ekor? 3, 4. Besar-besar ni. 4, 5. Ni saya beli sekilo RM13. 5, 7, 10, 12, 14, 16 ekor. 16 ekor. Okey, 16 ekor. Saya cuci dulu. Sagi saya akan kukus dalam ni lah, dalam lengat kecil ni. Cuci bagi bersih-bersih kan. Satu akak bagi sama-sama lah. Okay. Kalau beli dekat kedai, kalau beli kat supermarket ke kat kedai kan, dia pun tak siang no. Jadi kita nak makan kita siang lah. Lepas tu bau kita kukus. Kalau nak rebus boleh, tapi bila kita kukus dia jadi isi dia kejam. Okey. Ni dah basuh elok semua dah. Kita ambil garam ni lah sana. Buang titik ikan ni. Okey, lah ni saya tunjukkan macam mana nak bergaram dengan asam no.
kita terus masukkan dalam bekas yang kita nak kukus tu, dia mesti ada lubang-lubang lah. Tak mau tak ada lubang, mesti kena ada lubang-lubang sebab kita nak keluarkan air dia. Ambil lah garam, buhlah garam dalam 2 genggam macam tu. Dia kena masin. Tapi pandai-pandai kita lah, janganlah masin sangat macam ikan masin pun. Tu kita gui. Bagi dalam besen itu pun boleh. Ataupun nak kita gui dalam ni pun boleh. Kita bubuh-bubuh ni, lepas tu kita perak lah. Lepas tu kita biarlah dalam tengah jam ke dalam 20 minit ke baru kita kukus. Ni ikan ada 16 ekor, besar-besar sekilo lebih. Saya guna garam banyak tu. 3 genggam ni lah. 3 genggam tu. Garam, asam dia kena banyak sebab lagi bila kita kukui, kita bukan masuk dalam ayak kan. Jadi bila kita kukui, asam dengan garam walaupun banyak, dia tak akan masin sangat, dia tak akan masam sangat. Sebab lagi ayak garam dengan ayak asam, dia akan jatuh juga dalam periuk. Jadi dia jadi masam dengan masin tu dia hanya akan tinggal separuh saja, ataupun dia hanya tinggal setengah saja, ataupun dia akan hanya tinggal 1/3 saja. Jadi kalau buah garam banyak pun jangan susah hati. Kalau buah masam banyak pun jangan susah hati. Kalau bubuh asam banyak, garam banyak tu, insya-Allah dia akan sedap. Dia tak akan masin. Jangan susah hati sebab ayak garam dengan ayak asam ni, selagi bila kita kukus, memang dia akan masuk dalam ayak, dalam periuknya ada ayak tu. Jadi dia tak lekat banyak lah dalam ikan ni kan. Dia tak masin macam yang kedai punya, dia tak masam macam yang kedai punya. Ni saya masukkan agak-agak dalam 30 keping asam keping 30 keping asam keping. Garam tadi 3 genggam. Kemudian saya masukkan gula sikit gula agak-agak dalam 1 jamcol. Tegui ataupun bubur sikit sudah. Dengan susah hati memang dia tak masin, tak masak, tak manis sangat lah kan. Walaupun dia tebu banyak, sebab sekali bila dia masak sikit, ayak gula, ayak garam, ayak asam ni memang akan jatuh masuk dalam periuk yang ada ayak. Memang dia tak akan masuk semua kemasaman, masin, masam, apa manis pun semua dalam ikan. Dia tak masuk 100% lah. Dia hanya masuk dalam, saya ingat dia hanya masuk dalam 40% macam tu je. Okey, ni saya guna asam jawa asam jawa adabi atau asam jawa apa-apalah yang paste punya kan. Saya guna banyak, saya guna dalam 2 sudu besar yang penuh. Dan kita grill pada ikan tadi. Sebab apa? Sebab kalau kita masukkan asam keping saja, dia tak akan cukup masam.
sebab macam saya kata lah, sebab sagi bila kita masak sagi, ayak dia akan masuk duduk dalam ayak, dalam periuk bawah sekali tu. Jadi memang masak masin manis semua tu dia tak akan dekat 100% pada ikan. Kemungkinan hanya 50% lah. Paling banyak pun hanya 50% ataupun 60% saja. Tu saja. Lepas tu kita gue tu, kalau siapa guna tambah sikit. Ni saya tambah sikit gini. Dan kalau siapa yang nak mendam dalam, siapa yang guna asam jawa ayak punya, dia kena bubuh ikan ni dalam besen dalam besen dulu, sebab tak boleh macam ni. Sebab lagi ayak dia akan tumpah kan, sebab raga ni kan dia ada lubang kan. Jadi dia buat dalam besen, dalam parel dulu. Lepas dia gue semua tu, dia boleh perakkan dalam 20 minit atau 30 minit. Perak bersama dengan ayak asam jawa tu lah, pasal dia guna asam jawa biji kan, jadi ayak lah kan. Kalau kata asam jawa biji dah ayak asam jawa, guna hak bekas lubang ni, ayak asam jawa keluar habis lah. Jadi kalau hak macam ni hak guna paste ni, paste asam jawa ni, dia boleh lah guna dalam bekas lubang macam ni. Gunalah dalam bekas pun. Kalau nak guna paste ni pun nak guna periuk ke besen ke ada parel ke, semua boleh. Betul lah. Lepas tu siapa yang suka Ajinomoto, dia bubuh lah Ajinomoto sikit. Lepas tu kalau buah Ajinomoto, ikan akan jadi gebu ikan akan jadi gebu kalau buah Ajinomoto. Bukan saja sedap, dia ikan akan jadi gebu, akan jadi elok. Kita angkat-angkat lah naik asam kepi ni, bagi dia duduk atas. Sambil tanggil tu kita boleh rasa lah. Rasa tak? Sedap tak? Rasa masin manis semua tu. Kita biar dalam setengah jam. Ataupun kalau nak biar dalam 1 jam pun boleh. Cuma jangan bubuh ayak nah. Jangan bubuh ayak. Kalau kata setakat sekadar ayak asam jawa tak apa. Tapi jangan duduk bubuh ayak, dalam ni pula lah. Tak rosak lah, sebab kita tak mau bagi isi ikan kembang. Sekali isi ikan kembang, ikan tu tak akan jadi kejap. Kalau ada ayak dalam asam, dalam ikan dah kita bubuh garam asam semua ni, itu kalau kita beli bubuh ayak pula, isi ikan dia akan jadi kembang lah. Sagi bila kita kukuh ikan, tak akan jadi, isi ikan tak akan jadi kejap. Saya suka buat ikan temenung lengat. Saya duk buat ikan temenung lengat ni lama dah. Saya ingat sejak daripada saya kahwin lagi. Sampailah ni, sebab saya ikan temenung lengat memang favourite saya. Kalau saya jumpa ikan besar-besar saya buat. Kalau ikan kecil-kecil saya tak boleh buat. Tak pun nak sedap. Dia kena ikan besar-besar, ikan gemuk-gemuk, ikan isi banyak-banyak. Itu boleh kan. Okey, kita perak guna. Kalau guna ayak asam jawa yang biji asam jawa biji tu, dia gunalah bubuhlah dalam besen pun dulu. Bagi ayak asam jawa tu saja. Jangan duk tambah ayak dah. Okey, kita perak dulu. Lepas tu dah perak tu, sebelum ni kita rasa dulu sesedap rasa kita. Bagi masin, masam manis pun semua ni. Tapi masin, masam manis yang kita rasa tu, walaupun tersangat manis, tersangat masin, tersangat masam, tersangat apa-apa lagi lah, jangan susah hati. Sebab dia tak akan masuk 100% duduk dalam ikan tu. Dia mungkin habis banyak pun, dia hanya 60% saja duduk dekat ikan ni. Hal lain semua tak jadi apa, sebab dia turun dalam lubang-lubang tu, masuk duduk dalam periuknya ada ayak bawah sekali tu. Okey. Siapa nak bagi rasa pedas-pedas sikit lah, dia punya asam, dia punya ikan ni, dia boleh potong cabai kering potong cabai kering kecil-kecil. Biar dia duduk gue sekali dengan ikan ni. Lepas tu lagi bila kita kukuh,
kukus sekali dengan cabai-cabai kering, dengan cili-cili kering tadi. Jadi bila kita goreng dia akan rasa pedas-pedas sikit lah, pedas-pedas sikit je lah ujung-ujung lidah kan, bagi syarat-syarat pedas. Macam tu lah cara-cara nak buat ikan. Lepas tu tadi selepas setengah jam saya akan kukus lah. Cara kukus tu masukkanlah, ambil periuk kukus, bubuh ayak lah, bubuh ayak dalam 3/4 periuk tu, bagi ayak tu mendidih betul-betul, barulah kita letakkan ambil periuk kukus tu, bubuh ayak, lepas tu ambillah hak yang bahagian periuk lubang-lubang tu, bubuh atas tu tudung. Biar dia mendidih dulu, dah mendidih dulu tu, baru kita buka tudung, kita buh ikan. Kan, buh ikan tudung balik. Lepas tu agak-agak kalau kita kukus semakin lama, isi ikan akan semakin cantik, akan semakin kejap, dan rasa masin-masin manis dia tu memang akan lagi sedap lah, sebab dia boleh meresap semua masuk dalam ikan-ikan tu. Kalau kata kita kukus dalam 30 minit, dia tak jadi apa lah. Dia kena kukus lama, so kurang-kurangnya sejam, supaya asam, garam semua tu boleh meresap masuk, duduk dalam ikan. Dia ikut berapa banyak kuantiti ikan. Kalau kuantiti ikan tu macam 2 kilo, kita rebus dalam sejam lebih. Bukan rebus, kita kukus dalam sejam lebih. Perbezaan ikan temenung lengat antara rebus dengan lengat dengan dikukus lebih sedap, sebab bila kita kukus, ayak kemanisan ikan tu, kesegaran ikan tu, dia tak akan hilang kan. Kalau kita nak buat ikan temenung lengat, tapi kita nak buat dengan cara merebus ikan tu, boleh, tapi tak berapa nak sedap lah, sebab ayak ikan tu keluar duduk sekali dengan ayak rebusan tu. Jadi itulah orang buat ikan temenung kukus tu. Kalau orang Kedah panggil ikan temenung lengat. Ikan ni jangan kelak nah. Ikan jangan kelak. Okey. Macam itulah nah. Ini cukup setengah jam, cukup sejam ke? Ataupun dia rasa sejam tu tak dan ke, semua dia punya kerja ke, kalau lebih sikit pun tak apa, nak buat sejam setengah pun tak apa, 2 jam pun tak apa, tak ada masalah. Lagi lama dia buat macam ni, lagi dia perap lama, lagi si ikan tu sedap, sebab dia punya asam tu dah boleh masuk dalam sempurna lah. Sebab ikan kan kita tak belah kan, jadi dia akan ambil masa jugalah untuk dia boleh masuk asam-asam di dalam ni. Tapi bila kita kukus nanti, mestilah dia boleh masuk semuanya dalam isi ikan tu. Tapi tak semua juga, sebab lagi rasa dia tu tak akanlah semasin semasam seperti sekarang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi selama kita perap tu, sama ada kita perap setengah jam ke, sejam ke, setengah jam ke, 2 jam tu, jadi kita boleh balik-balikkan lah, 15 minit nak balik-balikkan ke, macam tu lah. Kekerapan kita balik tu dia akan lebih bagus lah, sebab asam garam pun semua tu boleh merata, boleh masuk sebati semua dalam ikan lah. Kita balik-balikkan daripada atas naik ke, daripada bawah naik ke atas, bawah tu ke atas, turun ke bawah, macam tu. Balik-balikkan ikan lah. Okey. Selama masa perapan tu, tak kisahlah sama nak perap setengah jam ke, sejam ke, 2 jam ke, atau macam mana pun, kita selepas masa perap tu, kita boleh simpan dalam peti ais.
simpan dalam peti ais di tempat biasa tu lah. Simpan dalam peti ais. Sebab kalau kita tak masuk ke dalam peti ais, isi ikan tu dia akan jadi lembek lah, sebab lama sangat duduk di luar kan. Jadi selepas kita siapkan semua benda-benda ni, sementara nak tunggu cukup masa perapan, kita masukkan dalam peti ais. Jangan letak di luar no, bagi isi ikan tu dia jadi tak elok pula. So kita nak simpan dalam peti ais, kita masukkan dalam bekas tupperware dulu supaya senang kan. Sebab kalau bekas yang berlubang nanti ayak dia pula kan. Ikutlah, kalau kita boleh bolong besen. Tidak pun cari bekas apa-apa tu tupperware tu, ambil tudung, lepas tu pergi buang dalam peti ais. Ambil tudung kan, tudung tu kita bagi lagi. Kena sering balik-balikkan kan, supaya dia asam asin manis tu dia boleh merata sepenuh. Bawa lah asam guguk ni atas sikit. Geraklah lah. Ni dalam masa setengah jam saya akan kukus lah, sebab nak malam dah kan. Okay. Ni cara untuk mengukus air untuk kita buat apa-apa pula yang, tapi yang ini saya nak kukus ikan temenung lengat ataupun ikan kembung kukus. Jadi ni payuk kukus, tu payuk kukus. Jadi kita masukkan ayak ikut juga kandungan ikan, banyak mana bilangan ikan. Kalau macam saya buat tu 1,5 kilo. Jadi saya guna payuk saiz payuk ni saiz dia saiz berapa nah? Payuk ni saiz dia 34 cm. Payuk kukus ni saiz dia 34 cm. Ni saya isi ayak lebih sikit daripada separuh ayak dia tu kan. Lepas tu dah isi ayak kan, kita letaklah banyak lubang-lubang tu. Kita letaklah dengan lubang-lubang tu kan. Lepas tu bila dah letak lubang-lubang tu, kita tudung lah. Lepas tu bila dah tudung, kita buka lah api. Lepas tu kita tunggulah sampai ayam tu mendidih. Selepas ayam tu mendidih, baru kita masukkan ikan kembung atau ikan temenung yang kita dah bubuh asam garam tadi tu. Sekarang ikan yang kita perap tadi telah pun cukup tempoh dia. Ni saya perap dalam 2 jam ke. Okey. Kita masukkan dalam bekas ni ya, dalam bekas untuk kita kukus. Masuk ikan ni dulu noh. Okey. Jadi masa kita duk perapkan dia tadi tu, kita kena rajin-rajin balik-balikkan ikan tu lah noh. Okey. Lepas tu
kita letaklah asam keping atas dia, atas ikan ni. Kita letakkan supaya masa dia tengah kukus tu, air asam tu boleh meresap masuk dalam ikan. Lepas tu dah buat selapis macam tu. Buat selapis macam tu kan. Kita letaklah lapisan kedua pula. Lapisan kedua. Buat tak? Buat lapisan kedua pula. Tu. Lapisan kedua kan. Dapat lapisan kedua pun kita buat macam tu. Kita letak asam keping atas. Garam semua tu dia dah hancur dah. Dia dah duduk melekat atas ikan dah. Garam dulu tadi. Dia dah rasa sedap dah ni. Dan ni nak letak asam pula. Kena letak asam atas ikan supaya air asam bila kita kukus nanti. Jadi air asam keping nanti dia akan keluar kan. Jadi dia akan meresap masuk dalam ikan tu. Okey. Tak payah tambah garam lah nak. Sebab ikan ni dah cukup sedap dah ni. Okey. Letak atas ni sikit. Lepas tu kan, letak ikan tadi. Jadi setiap lapisan tu kita letaklah asam keping. Tadi tu masa kita pokat tu jangan tambah air lah. Dan ni kalau yang ada dalam ni ialah air ikan tadi lah, air asam tu, jadi kita masukkan balik. Masukkan pelan-pelan supaya dia boleh masuk untuk ikan. Kita banyaklah sikit je lah kan air tu. Okey. So lah ni kita tunggu lagi air dalam periuk kukus tu mendidih. Bila air mendidih betul-betul mendidih tu, baru kita masukkan dalam periuk untuk apa? Untuk dikukus. Ini saya akan kukus selama 1 jam. Sebab semakin lama kita kukus, dia akan lagi mengejapkan isi ikan tu. Mengejapkan apa dia? Dia akan buat ikan tu betul-betul jadi macam isi ikan tu. Macam isi ikan tu kejap lah. Macam isi ikan tu dia boleh jadi mampat, gebu, elok semualah. Kan? Okey. Lagi kita tunggu lah bagi ayam mendidih. Lepas tu kita masukkan. Kita masukkan dalam periuk tu. Pasang api kuat sekali dah. Lepas tu sejam. Ni saya untukkan sejam. Kalau nak sejam lebih pun boleh. Lagi lama kita masak, lagi dia akan bagi isi ikan tu kejap duduk mampat lah kan. Jadi air kukusan nanti kita kena pastikan bila air dah mendidih, air dalam periuk bawah tu dia tak kering. Sebab kalau kita tak pasti sama dia sempat atau tidak untuk habiskan sejam lagi, jadi kita perlu tambah air. Tapi tambah air panas ni, jangan tambah air sejuk, tambah air panas. Kita kena bubuh air dalam periuk tu betul-betul bagi dia boleh berpadanan dengan masa untuk kita tambah lagi ni 1 jam lagi kan. Sebab tu tadi mula-mula kita masukkan air 3/4 periuk pun tak apa, sebab kita nak kukus lama. Okey. Periuk kukus dah mendidih dah. Dah mendidih. Dan ni kita nak masukkan ikan ni memang. Untuk buat ikan kukus. Ini ikan, saya buat ikan ni.
Ikan temenung kukus, ikan temenung lengat atau ikan kembung kukus. Masukkan macam tu. Dan ambil tudung balik. Ni kita masukkan ikan setelah ayam betul-betul mendidih tau. Lama tu kita masukkan ikan. Bekas tu mesti berlubang macam tu no. Atau lubang besar pun tak apa. Kita tudung. Kita akan kukus ni selama 1 jam. Kalau boleh tu tanpa buka tutup kerana cuma agak dalam setengah jam. Kita buka sebab kita nak cek ayak. Kalau ayak kurang kita boleh tambah, tapi tambah dengan air panas lah. Okey, dah cukup sejam. Sekarang ni dia dah masak nah. Tutup api nah. Tu. Jadi ikan temenung lengat dah siap. Dah siap dah ikan temenung lengat. Inilah hasilnya bila kita kukus tu. Jadilah ikan temenung kukus, ikan kembung kukus ataupun ikan temenung lengat. Ikan ni kita buat makan dengan nasi, dengan macam ni. Ambil yang ni masuk dalam pinggan atau piring, kemudian buat air asam boleh, buat sambal boleh. Ambil cubit isi dia, gaul-gaul dalam sambal tu, dalam air asam tu, makan dengan nasi. Cicah sambal pun boleh, cicah air asam pun boleh, ataupun nak goreng dalam sambal pun sedap, cicah ulam. Ataupun satu lagi, boleh goreng. Goreng tu panaskan minyak, tak perlu taruh kunyit ya. Panaskan minyak, terus goreng. Buanglah asas-asas keping tu kan. Goreng ikan dengan minyak saja, tak perlu guna kunyit dengan garam. Goreng macam tu saja. Okey. Kunyit asam keping tu buanglah. Kemudian ada lagi siapa-siapa yang boleh masak apa. Kalau kita buat lemak kuning sedap kot nah. Macam itulah. Inilah ikan kukus, ikan temenung lengat, ikan kembung kukus. Ni sedap makan dengan nasi ni. Makan dengan nasi ada sambal, ada ulam, cukup lah. Memang sangat-sangat sedap. Kalau mak-mak kita dia mesti suka. Kalau orang-orang yang berumur macam saya kan, mesti suka. Sebab dulu-dulu masa kecil-kecil dulu mak mesti bagi makan yang ni. Selalunya kalau ikan temenung lengat, ikan kembung kukus, orang buat macam ni lah. Menggunakan ikan kembung saja, baru sedap. Okey, terima kasih. Kita cubit sikit tengok isi dia macam mana. Tu isi dia. Dia macam rasa sedap lah. Sangat-sangat sedap. Tak masin. Tak masin sangat-sangat, sedap-sedap saja. Just nice saja. Tak masin, tak masam, tak masin sangat, tak masam sangat. Semua sedap. Kalau saya suka ni, saya suka goreng. Goreng, lepas tu makan dengan nasi. Ada sambal, ada ulam. Sedap sangat-sangat ni. Saya suka goreng. Ambil yang ni, goreng dalam minyak panas macam kita goreng ikan kembung tu, cuma tak masukkan garam dan kunyit saja. Okey, terima kasih. Boleh rata. Sedap. Sangat-sangat sedap. Tak perlu beli di kedai, buat sendiri, lagi sedap. Sempurna masa-masa manis dia. Manis tadi pun tak rasa manis sangatlah sebab kita guna gula sikit je kan. Sekadar nak bagi dia rasa, sekadar nak bagi ada
Gula sikit saja. Tapi dalam ikan ni memang isi ikan ni memang tak rasa manis apa lah. Cuma yang rasa cuma masin masam. Masin sikit, masam sikit. Memang semua orang mampu makan dah. Orang darah tinggi pun mampu makan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Ikan kembung, ikan kukus, ikan kembung kukus atau ikan temanu lengat yang saya masak tadi dah masak dah. Hasil dia ni.